وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi nahwu kita dalam kitab Matan Al-Jurumiyah, muka surat 8. Kalau yang guna kitab ni Matan Al-Jurumiyah ni muka surat 8, baris yang kedua dari atas. Baris yang kedua dari atas. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, walil khafdi thalathu alamat, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Dan bagi khafat itu 3 tanda. Jadi malam ni kita masuk mengenai khafat. Maknanya rafa' kita dah lepas, kan? Nasab dah. Malam ni kita tengok kepada khafat. Alamat khafat. Walil khafdi thalathu alamat. Alamat khafat. Alamat khafat ada 3 dia kata. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Pertamanya kasrah. Kan kasrah. Kasrah ni paling bawah lah. Al-kasratu wal ya'u. Wal ya'u maknanya huruf ya. Wal ya'u dan juga al-fathatu. Fathah. Fathah maknanya bagi hatah. Baik, ada 3. Tak nampak. Okey. Alamat khafat, tanda khafat. Tanda khafat. Khafat, apa dia khafat? Khafat itu dia alamat asal dia adalah kasrah, yakni baris bawah. Kan? Cuma kalau ada tanda ni kita panggil kasrah. Kan? Rumah dia rumah khafat. Kan? Rumah yang kalau tak ada tanda dia khafat. Ada tanda macam ni khafat dengan kasrah. Kalau ada tanda macam ni dia khafat dengan ya. Ada tanda macam ni dia khafat dengan fathah. Baik, kita tengok satu persatu. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun kasrah tanda baris bawah ini menjadi alamat kepada khafat pada 3 tempat. Fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif. Pertama pada isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif maknanya munsharif ini yang boleh masuk tanwin. Munsharif maknanya tanwin. Isim mufrad kata nama yang menunjukkan satu ataupun tunggal, yang kata nama itu dia boleh menerima tanwin. Sebab ada beberapa kalimah yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Yang tu kita belajar kemudian. Cuma sini dalam kitab ni pun disebut gini dulu. Disebut isim mufrad munsharif. Mana isim mufrad munsharif dia khafat dengan kasrah. Yang kedua wa jam'i taksir munsharif. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir munsharif juga sama munsharif. Wa jam'i muannas salim. Yang ketiga jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik, ketiga-tiga ini dia khafat dengan kasrah. Baik, kita tengok contoh dia satu persatu.
dalam kitab kita dia terbawa contoh. Saya ambil kitab lain. Contoh pada isim mufrad munsharif. Munsharif maknanya allazi yukbaru tanwin, yang menerima tanwin. Contoh dia kata sallimtu ala Muhammadin. Sallimtu ala Muhammadin. Contoh tulis sini. Contoh dia sallimtu ala Muhammadin. Okey. Perkataan Muhammad dia boleh menerima tanwin. Adapun contoh yang tak boleh menerima tanwin ni macam perkataan Mekah. Kan? Mekah. Yang tu tak boleh baca dengan tanwin. Ataupun ada nanti dia cerita akan datang. Baik. Sallimtu ala Muhammadin. Salam. Tu ni telah memberi salam oleh saya tu, kan. Tu saya telah memberi salam kepada Muhammad. Jadi yang ni adalah tanda kepada khafa. Tanda khafa. Mana tanda khafa ni? Ni dia. Khafa dengan kasrah. Sebab masuk huruf khafa. Ni huruf khafa kan kita belajar dulu. Huruf jar. Ada panggil setengah tu huruf jar, ada setengah panggil khafa, huruf khafa. Dia nama tu tak silapnya dia beza antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Dia khilaf dua tu. Kan? Dalam kitab kita ni dulu pada awal tu dia sebut sebagai khafa lah ataupun jar. Alamat jar pun boleh. Masuk huruf jar maka jadi majrur. Masuk huruf khafa ni mana bakal ni baca dia tanda dia khafanya adalah kasrah ni. Kasrah mana baris di bawah tu. Kita nampaklah tanda dia baris bawah. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Munsharif, mana dia akan khafa dengan kasrah. Kalau dia tidak isim mufrad, mungkin dia akan jadi lain. Kan biasa contoh kita kata kalau kita ambil isim tasniah. Kan? Kalau isim tasniah dia khafa dengan sebelum tu khafa ini dia khas untuk isim sahaja. Dia hanya khas untuk isim. Fa'il dia tidak ada khafa. Wala khafda fiha. Maknanya fa'il tidak ada khafa. Yang khafa ni isim. Kan? Isim dia tidak ada jazam. Jazam khas untuk fa'il. Seperti mana pelajaran kita dulu bahawa alamat ada 4 alamat itu ada 4 alamat rafa', nasab, khafa', jazam. Jadi 3 untuk isim, 3 untuk fa'il. Okey. Kalau isim tasniah dia khafa' dengan ya. Kan? Dia khafa' dengan ya. Mana sebab apa? Sebab dia isim tasniah kata nama yang menunjukkan dua. Dia khafa' dengan ya ataupun dia jar dengan ya. Contoh kita kata kita beri salam kepada 2 orang yang bernama Muhammad. Kan? Dia tidak boleh dibaca dengan ala Muhammadani. Itu Muhammadani dia rafa'. Kan? Jadi ala Muhammadaini. Kan? Ni dia ni. Sebab apa jadi Muhammadaini? Sebab dia isim tasniah. Jadi kerana dia isim mufrad. Mana menentukan kita dia ni kalimah apa dia? Kan? Berada di tempat apa? Kan? Berada pada tempat nasab, dia jadi lain, dia jadi macam ni. Kan? Berada pada tempat kita kata kalau dia tu isim mufrad berada pada tempat khafa, dia jadi macam ni. Kalau dia isim mufrad berada pada tempat rafa', tempat rafa' kita kata jaa Muhammadun. Jaa Muhammad. Kan? Sekali Muhammad juga. Kerana di sini berada pada tempat fa'il. Fa'il hukum dia rafa'. Nanti kita akan jumpa fa'il ni nak jadi fa'il syarat-syarat dia apa dia? Dia fa'il ni pertama mesti isim. Kan? Dia
perbuatan ataupun fa'il, dia tak boleh jadi fa'il. Dia mesti isim dan dia hukum dia rafa'. Jadi kerana dia ini adalah isim mufrad, maka dia rafa' dengan dhammah. Kan? Kalau dua orang, jaa Muhammadani, sebab isim tasniah. Kan? Muhammadani dua orang, isim tasniah. Oleh kerana isim tasniah dia duduk pada tempat fa'il, maka dia rafa' dengan alif. Kalau dia khafa' Muhammadaini, dia khafa', dia jar ataupun dia apa kita kata kalau jar lah, kan. Ini tempat fa'il. Tempat fa'il hukum dia rafa'. Kalau isim mufrad dia rafa' dengan dhammah. Dia khafa' ataupun jar dengan kasrah. Okey. Itu untuk isim mufrad munsharif. Yang kedua, bolehkah yang kedua? Boleh Orang lain majoriti. Kau nak faham yang ni dulu, kan, nak balik kan, nak menuntak tangan atas dai dulu. Kan, khafa. Kan. Kan masuk banyak-banyak kok ni pula kan. Macam mana? Boleh tak? Dia tak banyak, dia ada 3 je ni. Kan? 3 je. Tapi kalau rasa berat tak apalah, kita stop kita lah. Cikgu macam mana? Majoriti. Ya? Cikgu juga? Cikgu juga. Satu pun okey. Ya, boleh satu pun okey lah. Okey lah. Jadi satu pun okey, kita ambil satu ni dulu. Kan? Kan bagi faham betul-betul, lagi bagi hadam betul-betul. Kan? Baik, kalau ada soalan untuk yang ni. Kan, untuk yang ni. Ya sebenarnya perekat ni perekat hafal. Perekat ingat je, nak bagi ingat je dulu. Kan? Contoh-contoh yang kita beri pun nak bagi faham. Kan? Dan kita mudah ingat bila mana kita faham. Baru ni kalau nak ingat saja tanpa faham, dia payah sikit. Kan? Susah sikit lah. Jadi rasanya cukup lah, sebab rasanya kata nak satu je. Akan setakat tu lah dulu. Ada soalan? Kalau ada soalan? Kalau tak ada, tak ada. Wallahualam.